Baik, bercakap mengenai Majlis Madani, kita tahu iaitu Persekutuan Pekilang Malaysia FFM telah menggesa kerajaan untuk menubuhkan Majlis Madani dan Jawatan Kuasa Pandu bersama antara kementerian dan juga sektor swasta untuk meningkatkan, kita boleh cakap, kerjasama yang lebih kukuh dan tanggungjawab secara bersama dalam kalangan sektor swasta. Dan kalau kita nak lihat apakah tanggungjawab yang boleh dilakukan secara bersama dan dalam kalangan sektor swasta dan juga awam dan pihak yang berkepentingan, saya tak akan buang masa, saya akan mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM Dr. Muhammad Shukri Shuib. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Nina dan Esro. Doktor, it's no secret sebenarnya kita dah banyak majlis yang ditubuhkan sebelum ini. Mungkin doktor boleh kongsikan pertama sekali apakah signifikan penubuhan Majlis Madani baru-baru ini? Ya, terima kasih Nina. Kalau kita lihat dalam konteks ini, mungkin kalau kita lihat aspirasi untuk mewujudkan struktur ekonomi bersifat madani yang digagaskan oleh kepimpinan negara melalui Perdana Menteri, itu menunjukkan bahawa telah ada sebenarnya dasar-dasar yang cuba diserapkan elemen madani. Kalau kita lihat, selain daripada usaha untuk menubuhkan Majlis Madani yang bersifat struktur ekonomi ini, lebih baik juga kita memperkasakan dan kita melihat institusi majlis-majlis yang telah sedia ada dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh anggota kabinet juga, beberapa anggota kabinet. Contohnya Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga menekankan, kalau kita lihat mesyuarat yang terkini yang dilakukan itu juga menekankan bahawa struktural ekonomi itu perlu didasari oleh elemen madani yang diketengahkan oleh pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di situ, selain daripada MPN yang menjadi induk untuk pembuatan dasar, apatah lagi dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri dan beberapa menteri kanan dalam aspek ekonomi itu, kita ada juga unit kerjasama awam swasta UKAS yang ditubuh tahun 2009. Kita ada juga UPEN, kita ada juga ICU beberapa struktur yang telah ada di Jabatan Perdana Menteri dan telah ada sendiri di dalam Kementerian Ekonomi itu sendiri perlu digembeling, perlu disetarakan. Kalau boleh dalam konteks ini, cadangan yang dibawa oleh Persatuan Pekilang ini ada kewajaran sebab mereka ini kalau kita lihat dalam bulan Jun saja, still untuk sektor manufacturing ini 147 bilion. Ya, kalau kita lihat daripada keseluruhan GDP itu 380.9 bilion itu, 147 bilion itu secara bulanan disumbangkan oleh sektor perkilangan saja. Jadi dalam konteks ini adalah munasabah untuk mempertimbangkan hasrat yang dibawa oleh persatuan-persatuan ini. Tetapi pada masa yang sama juga kita kena melihat struktur yang telah sedia ada supaya dia tidak mengelirukan lagi. Jadi mungkin dalam konteks itu penambahbaikan, contoh MPN ditubuhkan satu sekretariat pelaksanaan dasar madani itu yang tertera di dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Jadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang tubuhkan tahun 98 itu, UKAS tahun 2009 dan sebagainya, UPEN, ICU yang sedia ada itu, mekanisme yang telah baik, yang telah mempunyai punca kuasa, arahan kabinet sebagai contoh, arahan kabinet, dasar persyarikatan, dasar penswastaan, semuanya akan diaplikasikan di situ. Maka saya fikir bahawa perlu ada keselarasan yang tidak mengelirukan dalam pelaksanaan satu dasar dan polisi supaya dasar dan polisi itu dapat diserapkan dan dilaksanakan oleh pihak pentadbir awam. Pihak pentadbir awam ni berbagai-bagai sektor yang terlibat dalam nak menjayakan pertumbuhan ekonomi ini, nak menjayakan perolehan pendapatan, bukan saja dari aspek percukaian, dari aspek kastamnya dan sebagainya itu. Tetapi juga untuk mendasari supaya macam contohnya sektor wholesale dan retail ni 138.5 bilion ni nak dijaga supaya tidak berlaku kecelaruan dari segi dasar dan juga pelaksanaan. Jadi saya fikir dalam konteks penubuhan apa sahaja majlis itu, aspek keselarasan dan juga kestabilan dari segi pelaksanaan sesuatu dasar dan pengarahan itu perlu jelas dan tepat. Bercakap mengenai seperti yang doktor kongsikan bahawa apabila kita ingin bercakap langkah untuk menubuhkan majlis yang baru, kita harus teliti juga majlis yang sedia ada ni untuk kita teliti apakah aspek yang perlu diberi tumpuan. Tetapi kita bercakap mengenai majlis madani ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi iaitu kerjasama antara swasta dan juga awam.
Tapi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana untuk kita bercakap untuk menyelaraskan Majlis Madani ini memang mengutamakan kerjasama sektor dan awam. Apa yang perlu kita ada untuk menjayakan dasar ekonomi madani ini agar kita boleh cakap tidak boleh meletakkan harapan hanya semata-mata kepada kerajaan. Dan mungkin doktor boleh kongsikan apa bentuk mekanisme yang boleh diwujudkan dalam memperkukuhkan kerjasama ini. Ya, ini penting sebenarnya untuk kita faham bahawa sebenarnya kerjasama dengan sektor awam dan juga swasta ini telah lama didasari. Kerajaan kita lihat pro kepada pihak swasta. Kalau kita lihat di segmen pemodal, kapitalis dan juga elemen pragmatik dalam dasar kita, perimbangan antara kapitalisme, pemodal itu dan juga sosialisme dari aspek kita agihan kebajikan dan sebagainya sentiasa diutamakan. Kalau kita lihat kerajaan kita sejak daripada merdeka sehingga hari ini adalah pro kepada pelabur. Pelabur dari segi FDI, pelabur asing, dan juga yang seterusnya ialah pelabur dalam negara, DDI. Ini diberikan tumpuan. Contoh DDI, kalau kita lihat kerjasama swasta ini, bukan swasta yang 100%, tetapi ada juga swasta, contohnya GLIC, Government Link Investment Company, dan kita ada GLC. Dalam konteks GLIC ini, kita ada banyak elemen seperti institusi, seperti KWSP sebagai contoh, Pemodalan Nasional Berhad, PNB, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Lembaga Tabung Haji. Kita ada amanah pencen dan sebagainya. Jadi institusi GLIC ini juga memainkan peranan di dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pihak swasta. Contohnya pihak swasta kita lihat pelabur yang bersifat kapitalis ataupun pemodal persendirian ini. Ini semua terpelihara. Kalau kita lihat dalam konteks itu, dasar yang pro kepada pelabur ini juga perlu diberikan perhatian khusus, kerana kalau kita lihat dalam sektor ini, pelabur penting kerana dia akan membuka peluang untuk pembukaan industri dan memberikan ruang pekerjaan. Apabila ruang pekerjaan itu bertambah banyak, apa yang berlaku ialah sektor percukaian dan juga sektor peruncitan ataupun purchasing power parity ini, PPP, ataupun kuasa beli rakyat dari aspek bukan saja kita kutip cukai secara langsung, tetapi aspek pemekasaan pendapatan rakyat untuk memberikan mereka kuasa beli yang berterusan, supaya ekonomi tidak stagnan ataupun tidak statik. Ini penting juga dalam negara kita, sebab itu kerjasama awam dan swasta ini antara kerajaan dan juga sektor swasta, pemodal, pekilang, dari aspek pelabur, sama ada jangka pendek atau jangka panjang, perlu diberi perhatian khusus. Jadi dalam konteks itu juga kita melihat bahawa kita perlu, selain daripada itu, perlindungan ke atas industri yang bersifat pekerjaan langsung kepada rakyat. Jadi ini kita penciptaan, kalau sekarang ini kita tertumpu pada aspek digitalisasi dan sebagainya, tetapi aspek perburuhan ini perlu juga diberikan penekanan yang khusus dalam apa saja aspirasi, termasuk aspirasi madani, supaya kemahiran rakyat dapat juga dipertingkatkan dan berada dalam sektor pekerjaan itu secara langsung. Baik. Seperti yang doktor katakan, banyak aspek yang perlu kita teliti dan kita berharap atas perkongsian doktor berkongsi bagaimanakah untuk kita menilai keupayaan Majlis Madani dalam berkukuhkan kerjasama antara swasta dan juga awam agar tiada siapa yang terpinggir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM Dr. Muhammad Shukri Syuib, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.